Kita akan bincang berkaitan dengan penipuan tawaran kerja secara dalam talian, too good to be true. Kita dapati bahawa kebelakangan ni banyak kes penipuan telah berlaku, dan banyak jenis penipuan yang baru muncul. Dulu kita ada email scam, lepas tu ada parcel scam, Macau scam, African scam, love scam dan sebagainya. Dan baru-baru ini muncul pula penipuan tawaran kerja ni ataupun e-dagang. So apakah jenis jenayah ini, bagaimana dia dilakukan ataupun modus operandi dia, siapa yang melakukannya dan siapa yang dijadikan sebagai mangsa. Kita akan dengar dengan terperincinya penerangan daripada pakar kita, iaitu Inspektor Sisiwadi, yang menjalankan tugas menyiasat kes-kes ini. So saya mempersilakan Inspektor Si untuk memberi penerangan tentang jenis penipuan ini. Silakan Tuan. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Datuk Goh, ahli panel, Datuk Tan dan Tuan Davidson. Baiklah, untuk penerangan bagi modus operandi ataupun cara pelaksanaan jenayah tersebut berlaku bagi MO tipu tawaran kerja. So tipu tawaran kerja ni secara amnya, mangsa akan menghubungi scammer ni, sebab bila mana mangsa ni akan terima mesej tu. Dia akan terima mesej yang menyatakan bahawa ada job yang ditawarkan oleh, sebagai contoh, Shopee, Lazada, dan yang terbaru ada TikTok offer kerja. So dekat mesej tu menyatakan satu hari kerja boleh dapat daily income dalam jumlah 600 ke 1000 dengan menjalankan kerja-kerja yang mudah. Kadang-kadang tak payah laku apa-apa tugas pun. Mudah. So dalam MO ni dia berbeza dengan Macau scam. Dia tak sama. Dengan Macau scam ni si mangsa akan terima panggilan. Untuk tipu tawaran kerja ni different. Mangsa akan menerima mesej, dia akan tertarik dengan mesej tu, dengan tawaran kepada mesej tersebut. Satu hari 600, siapa nak bagi Datuk? Iyalah. Betul? Kerja simple je dekat rumah without any qualification. Kan? Dengan adanya phone di tangan, you boleh buat kerja. So, mangsa akan berhubung dengan scammer tersebut, mengatakan, okey, saya berminat dan apa yang saya perlu lakukan. Yang menariknya, si scammer tu akan ajar si mangsa ni macam mana nak buat. Dia akan guide you, okay, after this you should do this, this and this. Yang menariknya juga Datuk, dalam masa yang sama, si scammer tu akan invite mangsa tersebut ke dalam satu grup lagi. For example, grup Telegram. Sebab dalam grup tu nanti akan adanya mangsa-mangsa lain yang dalam tu. So bila mangsa ni tengok, wish aku ramai juga orang yang dah berjaya join kerja ni. Ada yang dapat sehari pun dah dapat 500. Wish, boleh try ni. Itulah salah satu cara untuk meyakinkan mangsa-mangsa ni untuk join kerja tersebut. And then tipu tawaran kerja ni dia ada terbahagi kepada beberapa tau, Datuk. One of it is dia hanya perlu, for example, scammer tersebut akan hantar kepada you satu link daripada Shopee. Okay, bila kita tekan link tu, dia akan masuk ke dalam laman web Shopee. Apa yang mangsa perlu lakukan, dia cuma perlu like saja gambar tersebut. Untuk tas-tas yang mula-mula, dia akan bagi tas-tas yang dengan harga yang rendah, Datuk. And for example, dia akan suruh you beli baju dengan harga RM20, RM30, kan? You transfer ke satu account. Selepas you transfer ke satu account itu, you akan dapat commission dengan daripada harga yang you beli tu. For example, RM30, commission 30%. So commission RM9 lah. Banyak tu, 30%. Dia dapat, so dia akan dapat balik RM39 untuk tas yang mula. Okay, after completed the task, dia akan diberikan tugasan yang kedua. Kebiasaannya MO ni dia akan bagi satu hari 3 task saja. Maksimum task, 3 task. So task yang kedua, you disuruh beli yang barang yang mahal sikit lah. You suruh beli for example printer yang harga 500-600, kan? Yang maksudnya harga-harga yang boleh diberi balik pulangan. Sebab apa? Scammer ni pada awalnya dia akan cuba nak bagi kepada kita pulangan. Dia nak kita rasa pulangan tu. So untuk umpan kan? Yes, untuk kita percaya. Aku dah rasa. Aku akan cerita kat kawan aku.
Kan aku dah rasa benda ni, betul lah benda ni. Dengan apa testimoni yang kita masuk daripada grup tadi tu, kita merasakan benda tu. So, saya pun akan nak tunjukkan paparan mesej sebagai contoh, mesej yang kita terima daripada mesej kita. Pelbagai sekarang ni Shopee, Lazada, TikTok, Amazon pun ada dah tu. Dia akan hantar mesej and then kita approach dia. So, ada beberapa tindakan yang akan dia tunjukkan kepada kita. Dia akan guide kita macam mana kita nak buat. Itu salah satu contoh MO dia. So, satu lagi yang saya nak ceritakan sebab saya ada pengalaman bercakap dengan mangsa ni. Kita bercakap dengan mangsa. Sebab saya spend time dengan mangsa ni, saya nak tahu dalam secara terperinci apa yang dia ni alami, macam mana dia boleh terpedaya. Kan? Saya berjumpa dengan mangsa tu, saya minta dia tunjukkan saya satu persatu apa yang you buat. Siapa yang macam mana dia arahkan you, apa yang you kena log in. So benda tu saya sempat screenshot dan saya nak share kepada kamu semua. So kamu boleh lihat dekat paparan di hadapan kamu apa sedikit sebanyak contoh-contoh tindakan yang diarahkan. Untuk MO ni Datuk, dia dikatakan dapat tawaran kerja daripada TikTok. Selepas itu dia diarahkan untuk log in ke dalam satu aplikasi dengan berlambangkan logo mudah.com. So dekat situ kita seolah-olah percayalah, betul lah mudah.com punya page kan. So log in, dia diberikan satu profil. So ini daripada pengalaman mangsa Datuk, saya ceritakan balik. So dia diarahkan untuk if you want to do this task, task pertama RM20. Saya tak ingat lah Datuk, RM20, RM30 ke RM50 macam tu lah. Tapi mangsa ni dia ambil task yang RM50. So dia ambil task yang ke RM50 ni, dia transfer ke dalam satu akaun yang diberikan oleh scammer tu. Bila mana dia transfer, duit dia tu masuk dalam aplikasi tu, ada RM50 duit dia dalam tu. So dia diarahkan oleh scammer ni untuk buat kerja tu. Dia diarahkan untuk tekan. Sebenarnya mangsa tu cakap, saya pun tak tahu nak buat apa yang kerja saya buat ni. Saya pun tak tahu apa yang saya buat. Tiba-tiba saya diarahkan untuk tekan, siap. Lepas tu saya boleh withdraw. Saya boleh withdraw duit tu. And then yang bestnya, mangsa tu dapat duit tu, tapi dalam jumlah yang tak besar lah. Selepas itu, task yang kedua, task yang seterusnya, dia follow and then dia mengalami kerugian lah. Saya tak perlu nak cakap berapa kerugian yang dia alami, tapi itu adalah salah satu modus operandi tipu tawaran kerja tu. Sikit sebanyak saya boleh share tu. Okey, terima kasih Tuan Shi atas penerangan tadi yang agak jelas. So kita dapat lihat daripada penerangan ini, tawaran ini biasanya dilakukan di atas sosial media seperti TikTok dan sebagainya lah, Instagram, dan tak menawarkan kerja yang begitu mudah. Kadang-kadang tak perlu lakukan apa-apa tugas pun yang sebenar, tetapi boleh dapat pulangan kewangan yang dengan begitu cepat, begitu mudah. Tetapi pada awalnya pulangan itu sedikit demi sedikit dijadikan sebagai umpan, sehingga mangsa terpedaya betul-betul yakin dengan skim penipuan ini. Mangsa akan labur satu amount duit yang besar, di situlah dia akan ditipu, dan beliau akan jadi mangsa lah dan kehilangan kerugian yang besar. Dan terima kasih Tuan Shi. Seterusnya saya akan tujukan soalan saya kepada yang berbahagia Datuk Tan. Datuk Tan, kalau kita lihat skim-skim penipuan ni telah lama berlaku lah, tak kurang daripada 10-15 tahun dulu, sejak kita masih dalam pasukan polis ini. Dulu kita ada email scam, ada Macau scam, ada love scam dan sebagainya. Kita polis ni untuk mengurangkan, untuk membenteras jenayah sebegini, banyak kita telah lakukan berbagai kempen pencegahan untuk meningkatkan lagi kesedaran, pengetahuan orang ramai. Banyak kita telah lakukan setiap hari. Selain daripada polis, surat khabar, televisyen, telco, bank negara, Suruhanjaya Telekomunikasi Multimedia Malaysia dan sebagainya. Berbagai pihak lah juga bekerjasama dengan polis untuk
melakukan langkah-langkah pencegahan. Tetapi hairannya, sehingga ke hari ini, masih setiap hari polis di Raja Malaysia setiap hari masih lagi terima laporan daripada mangsa-mangsa yang telah terpedaya dan mengalami kerugian. So pada pendapat Datuk Tan, apakah sebab-sebabnya? Kenapa masih ramai lagi orang tertipu? Datuk. Terima kasih Datuk Gro. Dan terlebih dahulu saya ingin nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada OSPD Sentul, iaitu Tuan Beng Lai, kerana menjemput saya untuk menjadi ahli panel untuk sesi town hall ini. Untuk menjawab soalan Datuk Ko, memang polis dan juga agensi lain seperti SKMN dan juga Bank Negara telah membuat banyak kempen dan juga langkah-langkah pencegahan. Tetapi masih banyak orang jatuh menjadi mangsa pada skim-skim ini. Ini adalah sebab mereka yang menjadi mangsa, dia senang mempercayai skim-skim ini yang diedarkan melalui SMS dan juga iklan-iklan dalam internet. That is nombor satu. Nombor dua ialah mereka ini percaya tanpa membuat pertanyaan dan tanya diri sendiri, skim ini benar atau tidak. Bagaimana buat semakan lah sekurang-kurangnya dengan polis ke, dengan mana-mana pihak atau kawan-kawan. Tambahan pula, mereka terutama dalam waktu COVID ini, ramai kehilang kerja dan atau pendapatan mereka dikurangkan. Jadi mereka cari jalan untuk menambahkan pendapatan mereka dengan menerima pekerjaan seperti yang diiklankan oleh scammer-scammer ini. Yang sebab scammer-scammer ini mengambil peluang mempengaruhi mangsa-mangsa dalam keadaan yang kira dalam keadaan desperate, mendesak. Jadi untuk menambah pendapatan mereka jadi mangsa ini, dan juga kerja yang ditawarkan amat senang, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Shi, dan juga pendapatan boleh dikatakan lumayan dan senang melakukannya. Itulah sebabnya lah bagi saya. Terima kasih Datuk Ko. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Tan. So kita dapati bahawa scammer ni mereka cekaplah pandai memainkan psikologi manusia ataupun mereka mengeksploitasikan kelemahan manusia dalam keadaan yang terdesak, seperti dalam PKP MCO ni, orang tak ada kerja, maka mereka tawarkan kerja dengan begitu mudah, kerja yang mudah, dapat pulangan yang cepat dan sebagainya. Mereka juga mainkan psikologi tamak, manusia yang tamak nak dapatkan keuntungan dengan cepat dan sebagainya. Itulah saya rasa mengikut Datuk Tan, salah satu daripada punca mengapakah sehingga ke hari ini masih ramai lagi orang terjatuh perangkap scammer-scammer ni. Dan untuk mengatasi masalah ini dan juga untuk membenteras jenayah sebegini, banyak kita telah lakukan daripada polis di Raja Malaysia dan juga agensi-agensi yang lain. Dan saya nak tanya kepada Tuan DSP Davison, iaitu yang in charge ke atas crime prevention ini, apakah langkah-langkah pencegahan ataupun kempen-kempen yang telah dilakukan oleh polis di Raja Malaysia untuk membenteras jenayah ini dan juga untuk menasihatkan kepada orang ramai supaya jangan tertipu. Silakan Tuan. Terima kasih Datuk Moderator.
Untuk makluman semua, banyak tindakan telah diambil oleh pihak PDRM untuk mengatasi masalah ini. Antara tindakan yang diambil adalah dengan mengadakan town hall discussion sebagaimana yang ni, untuk membincangkan tentang modus operandi scammer ni, dan kita memberi pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kepada kumpulan ni. Di samping itu juga pihak PDRM selalu mengadakan program Talk to Us, di mana anggota polis akan turun di lapangan, berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang ada untuk menyampaikan apa sahaja maklumat-maklumat yang kita ada kepada masyarakat supaya mereka lebih peka dan tahu. Di samping itu juga pihak kami selalu mengadakan ceramah kepada semua agensi kerajaan, swasta, sekolah-sekolah dan kepada orang awam supaya mereka juga mengetahui tentang scam-scam ni yang wujud di Malaysia ni. Dan yang akhir sekali, kami juga mengambil tindakan inisiatif awal untuk mencetak flyers-flyers atau risalah-risalah berkaitan tentang scam-scam ni supaya kita dapat memanjangkan lagi atau memperbanyakkan lagi skop kita kepada masyarakat supaya mereka tahu yang bahawa bagaimana scam-scam ni boleh terjadi kepada mereka. Okey, terima kasih Tuan. So banyak kita telah lakukan PDRM ini, dan kita sungguh pun kes-kes ni semakin menjadi-jadi. Setiap hari ada laporan, tetapi pasukan polis di Raja Malaysia ni kita tidak akan berputus asa lah. Betul. Kita akan lakukan lebih banyak lagi tindakan-tindakan, kempen-kempen. Program ini, Town Hall Discussion, merupakan salah satu daripada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan atas inisiatif PDRM. Okey, untuk sesi round yang kedua ni, saya nak beralih kepada Tuan Inspektor Shi ni. Kita lihat mangsa jenayah. Kalau kita lihat mangsa ni, saya ada sedikit kelulusan kriminologi lah. Okey. Biasanya penjenayah dia pilih mangsa dia, victimization. Tetapi dalam kes skema ni, didapati bahawa ini dia sudah lari daripada convention, di mana setiap orang, setiap manusia boleh menjadi mangsa. Setiap orang boleh kena. Boleh kena. Betul. Pendedahannya sentiasa wujud. Betul. So, apakah faktor-faktor yang menyebabkan setiap manusia ni boleh dikatakan terutama sekali setiap manusia yang mempunyai handphone, laptop dan sebagainya boleh terdedah kepada risiko jenayah scam ini? Okey. Tuan. Boleh, Datuk? Ya. Okey. Seperti mana soalan yang Datuk berikan kepada saya tadi, bagaimana mangsa boleh terdedah pada scam ni. So, kita fokus balik kepada kita punya tajuk lah, tipu tawaran kerja. So, untuk tipu tawaran kerja ni, dia berbeza tau dengan makau scam. Kalau makau scam ni, kita sebagai mangsa kita akan terima panggilan daripada scammer, kan, menyamar sebagai polis, custom, mahkamah, kan, dengan cara menakut-nakutkan kita. Tapi untuk konteks tipu tawaran kerja ni dia berbeza. Maksudnya dia pump mesej iklan kerja ni kepada kita, itu adalah terpulang kepada kita. Kita yang nak approach. Kita tertarik dengan tawaran yang dia bagi kepada kita. Kita yang approach dia, kita yang konteks, dia yang kita mesej. Kalau mangsa-mangsa ni ada pengetahuan, ada knowledge dengan apa, contohnya yang Tuan Davison bagi tahu, kita buat banyak langkah-langkah pencegahan, awareness kepada orang awam. Kalau dia tahu tentang modus operandi yang terbaru ni, sebab untuk makluman Datuk, untuk makluman hadirin sekalian, modus operandi tipu tawaran kerja ni baru lagi wujud. Ya, sebab pada tahun 2020 belum ada lagi MO ni. Ini baru lagi. Sangat baru ni. Baru. Ya. So, kalaulah orang awam di luar sana ada pengetahuan tentang benda ni, dia tak akan join pun, Datuk. Ya. Sebab tu kita di peringkat daerah, kita kerap melakukan langkah-langkah pencegahan. Kita bagi awareness kepada orang awam. Dari segi video, daripada segi risalah, poster. Ya. Kan? Kita post kepada Facebook untuk menerangkan kepada orang awam, okey, ini adalah modus operandi yang terbaru sekarang ini. So, orang awam kena berhati-hati sekiranya menerima mesej sebegini. Itu tindakan daripada kita lah. Sebab kalau kita tengok, kita di daerah Sentul khususnya,
setiap hari Datuk kita terima report ni. Setiap hari. Ya. Boleh lebih kurang tiap hari kita terima report tipu tawaran kerja ni, dan profession orang yang menjadi mangsa pada tipu tawaran kerja ni, kita pun kadang-kadang macam mana dia boleh kena macam mana dia boleh kena tak sangka orang yang kelakkan begini boleh jadi mangsa. So, ada guru, ada peguam, ada doktor, ada ahli peniaga, ada perniagaan. Ya. Polis pun kadang-kadang ada kena. Kesian. Pelbagai profession. Sebab yang kadang-kadang kalau Datuk perasan tipu tawaran kerja ni, dia nak gain money sebenarnya. Ya. And orang yang join ni pun orang yang dah ada duit, dia nak tambahkan pendapatan. Tamak lah. Sebab kalau yang tak, mungkin yang kurang ada simpanan ke apa, dia tak berani nak pursue kepada tas-tas yang lagi besar tu. Ya. And saving aku berapa je, aku nak bayar sampai besar sangat, aku pun tak mampu. So dia akan stop there. Tapi siapa yang berpendapatan yang ada saving besar ni, dia akan join, dia akan proceed sampai peringkat, sampai dia kena boleh jadi kerugian Datuk, boleh jadi ratus ribu Datuk. Oh ya. Tapi in average kerugian yang dialami oleh mangsa 30,000, 40,000. Untuk e-dagang ni. E-dagang satu kes. Itu yang saya boleh ceritakan sikit sebanyak lah Datuk. So ini merupakan satu jenayah yang bukan konvensyen lagi bukan serupa kes-kes seperti kecurian, rompakan di mana mangsa dengan penjenayah bersemuka konfrontasi. Ini penjenayah penipu dia selindung di belakang internet, kita pun tak tahu siapa tu. Tapi dia boleh ambil lagi banyak daripada begitu mudah dilakukan. So kita lihat di sini kes-kes penipuan dalam talian ni dia boleh dikatakan lebih mudah dilakukan kalau berbanding dengan rompakan kes-kes jenayah yang konvensyen ini. Dan saya rasa mungkin lebih ramai orang yang mempunyai niat yang jahat ni, mereka juga tertariklah untuk menjadi penipu. So satu soalan yang kita nak tanya, apakah undang-undang yang sedia ada di Malaysia ni, adakah dia tidak cukup untuk mementeras jenayah ni? Adakah dia tidak cukup untuk memberi satu deterrent kepada potensial kriminal? Adakah peruntukan hukuman tidak mencukupi sehingga kes ini semakin meningkat? So untuk menjawab soalan ni, saya menjemput yang berbahagia Datuk Tan untuk memberi pandangan pakar perundangan. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk Go. Now, hukuman yang ada dalam peruntukan undang-undang memang berat. Hukuman untuk kesalahan menipu di bawah kanun keseksaan ialah hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan dengan sebat atau dengan denda. Maksudnya dia berat atau, juga ni. Juga ni kira berat lah. Dan juga mereka boleh dituduh di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana hukumannya ialah denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama 1 tahun. Walaupun hukumannya ini berat, masih terdapat banyak penjenayah sedia melakukan jenayah ini. Sebab diorang tahu pengumpulan keterangan memang susah. Seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Go, mereka mangsa ni tidak bertemu dengan penjenayah. Jadi bukti itu pun sudah susah. Dan juga kebanyakan nombor telefon, email dan akaun-akaun TikTok lah dan sebagainya, semua kebanyakan di atas nama orang yang tak boleh dikesan. Walaupun dia orang benar, terutama mereka menggunakan penagih dadah yang tak ada tempat tinggal pun. Dan juga akaun-akaun bank yang mereka gunakan juga adalah atas nama akaun new, di mana pemilik akaun pun tidak sedar apa yang mereka buat.
Tambahan pula, kebanyakan sindiket penipuan ini berpengkalan di luar negara. Yang saya tahu ada yang di Cambodia, Myanmar dan sebagainya, di mana dia merentas sempadan lah. Undang-undang kita tak terpakai di sana. Right? So itulah sebabnya undang-undang yang ada tidak mencukupi untuk mengesan mereka, melainkan kalau mereka buat kesilapan, penjara buat kesilapan, baru kita boleh kesan dan kaitkan dengan dalang-dalang ini. Kalau tidak, susah. Mungkin di masa yang akan datang kita akan dapat kerjasama di antara negara dan undang-undang akan digubal untuk menyelesaikan masalah ini. Datuk. Okey, terima kasih. So kita dapatilah terdapat kekangan dan juga inilah limitasi untuk bagi polis Diraja Malaysia melakukan siasatan, tangkapan dan pendakwaan khususnya terhadap mastermind dalam skim-skim ini. Selama ni yang pengalaman saya yang kami biasa tangkap ini adalah orang-orang yang menawarkan akaun dia sebagai akaun MIU. Dia hanya pinjamkan akaun dia kepada sindiket untuk masukkan duit penipuan itu. Dan mereka ni bukannya penipu sebenarnya, tetapi walau bagaimanapun kita pun tuduh mereka ni di mahkamah lah. Tetapi untuk dapatkan mastermind ni cukup cukup susah lah boleh dikatakan. So itu mungkin salah satu sebab lah mengapa kes-kes penipuan skim ni termasuk e-dagang ni payah sikit untuk dibendung, dibentras. Dan jenayah statistik, jenayah ni boleh dikatakan kian meningkat lah. So kita lihat, dengar sedikit berkaitan dengan statistik jenayah-jenayah sebegini. Apakah berapakah kes yang telah dilakukan, berapa kerugian telah dilaporkan, siapakah yang menjadi mangsa, golongan mana yang lebih berkecenderungan ditarget oleh sindiket ni. So untuk soalan ni saya tujukan kepada Tuan Shi. Silakan sekali lagi. Okey. Kita tengok balik kepada statistik bagi kes-kes tipu tawaran kerja ni. So bagi tahun 2020 MO ni belum ada lagi. Macam mana saya tahu tadi. MO ni baru lagi. Baru sangat. So pada tahun 2021 kes-kes bagi kontingen Kuala Lumpur Datuk ada 191 report yang disiasat. Dan kerugian yang dialami adalah anggaran dalam 3 juta ringgit. 2020. Itu baru Kuala Lumpur. Itu baru Kuala Lumpur saja. So untuk tahun 2020 daripada Januari sampai Mei baru 5 bulan ada 343, double tahun ini. Yes, 343 dengan anggaran kerugian sebanyak 6.8 juta. Baru bulan 5, belum habis 1 tahun lagi. Semua juta-juta So sekarang ni MO ni tengah rancak ni. Every day. Sebab kalau ikutkan, saya sendiri pun ada terima mesej-mesej ni Datuk. Kan kita saya yakin anda semua ada juga terima mesej ni dalam handphone korang, kan? Saya rasa mesej ni every day saya terima. Pulang kepada kita je kita nak respon ke tidak, kan? Sebab itu di pihak kita nak stop benda ni agak sukar berdasarkan limitasi yang Datuk bagi tahu tadi, limitation kita ni, kan? Dengan kata dia orang berpekalan di luar negara. So what we can do dalam peringkat kita ni, kita bagi awareness. Kalau you tahu benda ni, you tak akan proceed. Sebab tu orang kata lebih baik mencegah daripada mengubati. Betul. Prevention better than cure. Kita cegah dulu. So dia tak perlu risau. Dia nak kena pergi balai buat report polis, dia nak fikir duit kerugian dia berapa, nak dapat balik boleh ke tak. Dia tak perlu. Kalau dia ada dia ada knowledge, dia tak perlu alami semua peringkat tu at the beginning stage je. So, saya akan sharekan juga statistik mangsa-mangsa yang menjadi mangsa lah, statistik. So, untuk tahun 2021, seramai 94 orang lelaki
dan 97 orang wanita yang mengalami mangsa. Dan mengikut pecahan bangsa, Melayu seramai 72 orang, Cina 111 orang dan India 6 orang. So untuk pecahan mengikut umur, kita buat pecahan 17 tahun hingga 40 tahun. Ramai mangsa iaitu 151 orang berbanding kepada peringkat umur 41 tahun ke 60 tahun. Ini berkemungkinan besar individu dalam lingkungan umur tersebut dia orang selalu main handphone, pegang handphone. Itulah target dia. Kan? Semua account bank pun semua tengok account dalam handphone semua. Kan terima mesej, mahir lah selalu pegang handphone. So kita bagi statistik untuk tahun 2022. So bagi mangsa untuk lelaki seramai 111 orang. Manakala untuk wanita seramai 232 orang. So dekat sini kita lihat wanita lebih ramai menjadi mangsa pada MOT Putaran Kerja ni. Kemungkinan besar seperti mana yang Datuk bagi tahu tadi, kemungkinan besar dia orang ni ibu tunggal ataupun suri rumah yang bekerja dari rumah yang ingin menambahkan pendapatan. So tengok ada kerja mudah, aku join. Sebab tu kita tengok statistik mendapati wanita lebih ramai menjadi mangsa berbanding dengan lelaki. So kalau kita ikutkan pecahan melalui bangsa, Melayu seramai 111 orang, Cina 157 orang dan India 48 orang. Di sini juga kita lihat statistik daripada tahun 2021 dan 2022. Bangsa Cina lah yang ramai menjadi mangsa kepada sindiket ni, penipuan ini. So mengikut pecahan kepada lingkungan umur daripada 17 tahun hingga 40 tahun, seramai 299 Datuk yang menjadi mangsa berbanding dengan mangsa daripada lingkungan umur 41 hingga 60 tahun seramai 38 orang dan 61 tahun dan ke atas seramai 6 orang sahaja. Itu sikit sebanyak statistik yang boleh saya kongsikan kepada kamu semua. Okey, masih. So daripada statistik tu boleh dikatakan boleh dikatakan semua orang mempunyai potensi menjadi mangsa. Tetapi yang berisiko paling tinggi adalah mereka dalam lingkungan 17 hingga 40 tahun. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu merupakan seorang muda, selalu main handphone, lebih berhati-hati, lebih berwaspada. Okey. Tadi kita telah dengar daripada Ketua JPJKK Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Tuan Davison berkaitan dengan tindakan-tindakan polis dalam mencegah jenayah ini. Dan selain daripada pasukan polis, agensi lain terutamanya Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perkara ini. Dan saya nak tanya kepada yang berbahagia Datuk Tan, apakah yang kita sebagai polis ataupun bekas polis mengharapkan daripada dua agensi ini, Bank Negara dan juga SKMM ini? Apakah yang mungkin boleh mereka lakukan lebih lagi bagi membantu pasukan polis untuk membendung isu ini? Terima kasih Datuk Guru. Isu yang mana Bank Negara boleh memainkan ialah isu tentang menyekat akaun yang disyaki terlibat dalam skim penipuan ini. Ini adalah sebab bila wang dimasukkan ke dalam akaun new, dia akan oleh mangsa akan cepat dikeluarkan dengan internet transfer ke atau dengan keluarkan dengan tunai di mesin-mesin. Tapi kalau mau besar, dia orang akan gunakan transaction online, iaitu selalunya akan dipindah ke akaun 2-3 kali sebelum dia dikeluarkan dan hantar ke luar negara. Itu yang menjadikan untuk bertindak dengan cepat amat susah. Dia serta-merta dia akan keluarkan. Tapi untuk pencegahan, kalau perkara ini dibawa ke pengetahuan Bank Negara, patut ianya disekat dengan cepat
wang dikeluarkan oleh mana-mana akaun di mana wang penipuan ini dimasukkan. Iaitu bila mangsa sedar dan lapor pada polis. Dan polis kalau mau ambil tindakan cepat pun memerlukan satu masa yang panjang. Tapi kalau dapat tahu awal, mungkin akaun itu boleh disekat dengan lebih awal dan terus mengurangkan bilangan mangsa dalam kes seperti ini. Itu bank negara. Dan juga kalau untuk tindakan selanjutnya, bank negara boleh memberikan peluang untuk polis ke atau mereka sendiri untuk buat siasatan money trail yang senang. Sekarang bila mau siasat satu akaun, kena minta kebenaran. Jadi bila satu akaun lain ditemui, mau minta kebenaran lagi. Ini semua ambil masa dan bukan senang. So, satu kaedah yang lebih senang mesti difikirkan supaya tindakan awal boleh diambil. Bagi SKMN pula, SKMN boleh menyekat mana-mana akaun yang akaun telefon ke, internet ke, dengan menyekat saluran orang kata dia punya gateway ke, dia punya portal ke, dia punya telefon ke dan sebagainya, untuk berhentikan atau lemahkan kebolehan sindiket itu untuk memperdayakan orang awam lagi. Seperti kalau tuan dapat iklan, patut bagi tahu SKM terus sekat telefon itu. Jadi cara ini akan mengurangkan mangsa-mangsa yang mungkin akan menjadi mangsa lah dalam kes penipuan macam ini. So, terima kasih Dato' Tan. So, Dato' Tan telah memberikan banyak pandangan dan yang bernas, yang saya rasa boleh di consider lah oleh pihak-pihak penguasa, kami sebagai pesara. Okey. So saya nak balik kepada ini langkah-langkah pencegahan ni, balik kepada Tuan Davison ni. Bolehkah tuan ini memberi sedikit lebih lagi nasihat ataupun tips-tips pencegahan kepada penonton-penonton program ini, bagaimana untuk mengelakkan dirinya daripada terpedaya apabila terima mesej sebegini. Silakan. Terima kasih Datuk Moderator. Untuk makluman semua, sebenarnya ada dua cara sebenarnya macam mana kita nak mengelakkan diri kita dari menjadi mangsa lah. Pertama sekali, kita jangan mudah terpedaya ataupun percaya kepada apa yang dimaklumkan oleh skamer-skamer ni melalui WhatsApp ke ataupun dalam SMS ke dan sebagainya. Dan nombor dua, yang paling penting adalah diri kita sendiri. Kita tidak boleh berasa tamak. Okey, benda ni akan terjadi bila kita rasa kita tamak, kita dah melabur sesuatu, kita dapat pulangan yang besar. So bila kita melabur lagi sikit lagi, kita dapat pulangan yang besar lagi. So kita melabur semua, dan pada masa itu scammer itu akan habiskan semua pelaburan kita apa pun tak dapat. So dia punya main point yang paling penting adalah kita jangan tamak dan kita jangan mudah percaya kepada apa yang dikatakan oleh scammer ni. Ini kerana tawaran peluang kerja ni, kalau kita nak bekerja, kita tak perlu membayar apa-apa dahulu untuk kita diambil bekerja. Itu saja, Datuk. Okey, terima kasih. So tawaran ni mudah, kerja pun mudah, tetapi adakah sesuatu tugas ataupun pekerjaan yang begitu mudah dalam dunia ni? Begitu mudah dan dia membayar gaji ataupun pendapatan dengan begitu lumayan. Adakah pekerjaan ini wujud? So fikir-fikirkan. Okey. Dan selain daripada isu-isu yang telah dibincangkan, pihak IPD Sentul juga telah terima beberapa soalan daripada orang awam berkaitan dengan penipuan tawaran pekerjaan dalam talian ini.
dan antaranya mereka telah pilih 2 soalan untuk dijawab oleh ahli-ahli panel hari ini. Dan soalan yang pertama ini berbunyi sebegini: adakah mangsa penipuan ini berpeluang untuk mendapatkan kembali wang milik mereka, iaitu mereka sudah mengalami kerugian dan semestinya mangsa dia hendak dapatkan balik duit yang dilabuhkan ini. So adakah ini mungkin dilakukan? So saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Tan untuk menjawab soalan ni, Datuk. Ya. Okey. Terima kasih Datuk Bro. Nah, untuk mendapatkan wang balik memang adalah tipis. Sebenarnya seperti mana yang saya katakan tadi, bila wang itu dimasuk ke dalam akaun ni, dia akan dikeluarkan dengan serta-merta atau cepat dan terus hilang daripada kesan. Jadi nak dapatkan wang itu balik amat tipis lah. Dan juga wang itu akan selalunya dipindah ke negara lain atau terus ke akaun yang tidak dapat dikesan. So, dan juga kalau nak kesan wang itu mengikut money trail, aliran kewangan ini memang adalah sukar kalau di luar negara. Dan melainkan kalau ada perhubungan antara negara kita dengan negara-negara lain, di mana kita boleh check account ke apa ke, atau undang-undang di negara lain yang boleh mencegah atau mengambil tindakan ke atas wang yang dialir secara tidak sah di segi undang-undang. Right? Dan melainkan kalau mangsa itu tahu atau kenal pada penjenayah atau akaunnya, mungkin ada peluang lah. Atau wang itu boleh akaun itu boleh dibeku atau sekat sebelum dia dikeluarkan. Sana ada peluang lagi. Selain daripada itu memang sukar dari segi tindakan jenayah atau civil. Itulah. Ya, Datuk Tan, terima kasih. So kita dapati bahawa ini sekali lagi ini merupakan satu jenayah yang bukan konvensyen, dilakukan menggunakan internet, dan dia boleh dilakukan di mana-mana saja dalam dunia ini. Boleh dilakukan di negara China, boleh dilakukan di Cambodia, Amerika Syarikat, mana-mana saja selagi ada internet connection. Dan untuk mendapatkan balik wang yang hilangkan itu memang mungkinlah ambil usaha yang banyak, dan setakat ini boleh dikatakan peluangnya agak tipis lah setakat ini. Tetapi polis di Raja Malaysia yang semasa saya bekerja ni, kita juga mengadakan banyak usaha kerjasama lah dengan negara-negara yang lain untuk menjalankan siasatan untuk meningkatkan lagi kita punya kualiti pengetahuan, specialization dan sebagainya. Dan soalan yang kedua yang IPD Sentul terima daripada orang awam adalah berkaitan dengan perkara ini. Kita sebagai orang awam lah, tiba-tiba kita terima message melalui WhatsApp ke SMS ke daripada scammer. Kita pun rasa hairan. Kenapa? Bagaimanakah scammer ni, penipu ni boleh dapat saya punya nombor telefon? So apakah cara mereka ni? Mengapa mereka ni licik sangat ni, ligak sangat? Apakah mereka punya cara-cara? Mungkin kita boleh dengar kepakaran daripada Inspektor Shi ni. Ya. Baik Datuk. Nak kata pakar tak adalah pakar Datuk. Ada pakar. Kita nak cerita in term of pengalaman lah. So untuk tipu tawaran kerja ni, saya pun bagi tahu tadi dia berbeza dengan Macau Scam. So dia akan terima message. Kalau anda pernah terima sebelum ni message judi online, kalau anda semua pernah dapat message tersebut, dia samalah mekanismenya dengan tipu tawaran kerja ni. So kebiasaannya sindiket ni dia akan pakai satu mesin tau. Nama mesin tu SMS Blaster. Dia besar ni je Datuk.
di SMS Blaster ni, maksudnya dia diletakkan dalam satu kereta yang dia selalu biasa letak dalam kereta. Dia akan bergerak, dia akan tembak mesej yang dia akan letakkan tu, dia tembak kepada radius yang dia nakkan. For example, dia nak tembak kepada nombor telefon DG, Maxis, dia tembak lah. Siapa yang berdekatan dengan SMS Blaster tu, dia akan terima mesej tu. Itu salah satu mekanisme macam mana dia orang hantar mesej tu kepada kita. Yang kalau kita terima mesej tu kan. And then kebocoran maklumat ni di peringkat yang lain saya tak berani nak cerita lebih lanjut sebab melibatkan pelbagai agensi, kita pun tak tahu kesahihannya macam mana untuk kita cerita lebih lanjut berkenaan dengan isu ni. So yang saya yakin salah satu mekanisme yang dia orang gunakan adalah melalui itu SMS Blaster tu. Sebab kita pernah dalam salah satu operasi kita jalankan, kita pernah berjumpai SMS Blaster tu dalam kenderaan suspek. Dia letak dekat bonet kereta, dia akan connect, mesin tu akan blast message. So dekat IP configure tu, dia boleh tukar nombor telefon tu. Instead of dia letak nombor telefon, dia boleh letak email. Sebab tu yang dalam handphone kita dia akan keluar email. Kadang-kadang email ni pelik-pelik. Yang kita tahu pun Google, Yahoo je kan. Tiba-tiba ada cy2u.com. Sebab benda tu dia orang letak je sebagai macam detail penghantar. Sebab dia bila kita hantar mesej ni somehow kena ada maklumat. So dia akan boleh edit benda tu. So itulah kelicikan salah satu cara dia orang lah untuk blast iklan tu kepada kita. Sama juga macam kita pernah sebelum ni kita terima mesej judi online kan. Kalau nak join dapat welcome bonus for example. Tapi mesej tu saya tengok sekarang ni kurang. Mesej tipu tawaran kerja banyak Datuk. Ni yang terbaru ni. Yang terbaru ni. And then Datuk, saya nak share juga Datuk, boleh Datuk? Okey, silakan. Saya nak share sedikit sebanyak tentang kita punya JSJK Bukit Aman. Kita ada melancarkan beberapa platform lah untuk menjadi panduan kepada orang awam. So dia orang boleh semak seperti CCID Scam Response Center di talian 0326101559 dan 0326101599. Okey, CCID Scam Response Center ni kepada orang awam, dia boleh tanya tentang apa-apa modus operandi terkini. Mungkin dia tak tahu MO yang terbaru ni, dia nak buat pengesahan, dia boleh call nombor ni. Kita akan ada pegawai yang in charge, akan standby untuk menjawab segala persoalan. And then mangsa juga boleh call sekiranya telah mengalami kerugian. So maksudnya dia dah bayar, dia nak check balik, dia boleh buat pengesahan dan dia boleh call nombor ni. Kemudian yang kedua, kita ada sediakan CCID Infoline di talian 013-211-1222. Dekat sini juga kita orang awam boleh buat semakan dan pengesahan. Dan orang awam juga boleh salurkan sebarang maklumat sekiranya ada dia dapat tahu dekat rumah dia ada orang yang mencurigakan, seolah-olah macam ada calling center ke dekat rumah dia kan, ataupun apa-apa maklumat berkenaan dengan jaringan komersial, dia boleh salurkan, dia boleh call nombor tersebut. Dan yang ketiga, kita juga ada sediakan platform Semak Mule. So maksudnya Semak Mule ni apa-apa nombor telefon ataupun nombor akaun suspek ni, kita akan masukkan ke dalam Semak Mule. So, orang awam boleh semak, dia boleh key in, dia boleh letakkan nombor telefon ataupun nombor akaun bank. Sekiranya di dalam platform tersebut memaparkan terdapat satu rekod. So, kita tahu yang mana akaun tersebut ada laporan polis pernah dibuat terhadap nombor tersebut. So, lagi satu saya nak sarankan, walaupun bila mana kita semak tak ada rekod pun, jangan mudah percaya sebab platform ni kita sediakan saja dengan berpandukan maklumat yang kita ada. Kita tak tahu sama ada nombor akaun ataupun nombor telefon tersebut baru saja digunakan. Tapi intention ni memang nak menipu. So, ini adalah salah satu platform yang kita sediakan untuk sebagai langkah-langkah pencegahan. And kalau kita boleh tak bermaksud tak ada rekod, selamatlah, tak ada. Kan? So, yang terakhir kita juga ada Facebook. Anda semua boleh tengok di kita punya Facebook portal JSJK PDRM dan juga Cybercrime Alert RMP. Di sana kita selalu share poster modus operandi yang terbaru ataupun PC, press conference, media berkenaan dengan trend-trend jenayah, tangkapan
serbuan, semua dekat situ. So, semoga bermanfaat lah untuk yang menonton forum ini. Itu saya, Datuk. Terima kasih. So, kita telah sampai kepada penghujung program ni, Town Hall Discussion. Masa cukup menceburi kita kerana kita sudah hampir 1 jam melakukan diskusi ini. Dan sebagai penutup lah, saya nak ulangi bahawa kes penipuan atas talian ataupun dalam talian ni semakin menjadi-jadilah. Dan semua orang mempunyai potensi menjadi mangsa, sesiapa saja, terutama sekali mereka yang ada handphone lah, smart handphone. Dan pihak penguatkuasa seperti PDRM, SKMM, Bank Negara, kita menghadapi kekangan, limitasi untuk menjalankan penyiasatan dan juga pencegahan secara lebih berkesan lah. Dan yang paling penting adalah daripada segi tahap kesedaran orang awam tu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, mesti lebih berwaspada, berhati-hati apabila menerima mesej-mesej tawaran-tawaran kerja ini. Bila terima tawaran yang begitu bagus, menawarkan pendapatan yang begitu lumayan, tak payah lakukan apa-apa kerja yang susah pun, kadang-kadang tak perlu lakukan apa-apa kerja pun. Klik sana, klik sini boleh dapat commission. Adakah itu benar? Kita kena tanya diri sendiri, adakah itu benar? There's no free lunch in this world. Pepatah orang putih kata. So kita mesti inilah, kalau kita terima ni, bila kita ada apa-apa keraguan, boleh tanya kepada pihak polis dengan hotline yang telah diberikan, ataupun bincang dengan kawan-kawan, dengan abang, dengan mak bapak, pakcik makcik, ataupun kalau tak ada kawan polis pun tanya kawan yang kenal kepada kawan polis, tanya mereka, bincang. Bila kita adakan perbincangan ni, minda kita lebih terbuka. Betul. Itulah. Tawaran kerja ni kalau dia sangat bagus ni, kita kena hati-hati. When orang putih kata, when something is too good to be true, most likely it's not true. So bila kita terima ni, kita kena waspada lah, kita kena bijak sikit, kena cekap sikit. So tagline polis di Raja Malaysia ni adalah, anda bijak, anda selamat. Ingat ya tu, anda bijak, anda selamat. Anda tidak akan terpedaya menjadi mangsa. Dan itulah sekian daripada kami. Saya bagi pihak 3 orang ahli panel pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak IPD Sentul, khususnya OCPD Sentul, Tuan ACP B.Eng Lai atas inisiatif ini lah. Untuk mengadakan sesi town hall discussion ni, dan juga khususnya jemputan yang ditujukan kepada 2 orang pesara lah. Memberi peluang kepada kami untuk memberi sedikit perkhidmatan lagi kepada PDRM dan juga masyarakat setelah kami bersara. Sekian, terima kasih. Okay.